Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang semalam. Semalam tu kiranya kita bab kalimah ni kan, kita melihat kalimah secara isolation dalam, maknanya dia dalam bentuk satu kalimah, kalimah by kalimah, satu demi satu kalimah. Tapi hari ini kita akan melihat bila kalimah tu digabungkan dengan kalimah-kalimah yang lain, dia akan membentuk ayat lah. Ayat. Hari ini kita masuk bahagian jumlah ataupun ayat. Bagi dia masa sikit, dia belum nak on. Okey dah, alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini kita tengok ayat ataupun jumlah. Baik. Dalam bahasa Arab, ayat ni kita panggil, maksud dia kata jumlah. Dia namakan dia, ayat ni adalah jumlah. Jumlah. Bukan total. Okay. Kalau saya sebut jumlah tu maknanya ayat lah. Maknanya kita hari ini kita tengok struktur ayat. Jadi ada 3 struktur ayat yang utama, iaitu ayat kerjaan. Maknanya kita tengok struktur ayat yang paling basic. Maknanya ayat yang selapis saja, satu lapis ayat. Jadi ada ayat yang ayat kerjaan. Macam mana tahu ayat kerjaan? Bila dia dimulakan dengan kata kerja. Maknanya warna merah. Starting warna merah tu ayat kerjaan. Kemudian ayat namaan. Ayat namaan pula dimulakan dengan kata nama. Dimulakan dengan kata nama. Maknanya isim lah yang warna hitam. Isim. Kemudian kata kerja tu fi'il lah ya Ustaz. Fa'il lah ya. Macam mana? Macam mana? Kalau kata kerja tu fa'il lah ya. Ayat Fi'il. kerjaan. Bukan fa'il, fi'il. Oh, fi'il. Kalau fi'il, betul lah. Betul fi'il. Tapi jangan sebut fa'il. Fa'il tu dah jadi... Fa'il tu pelaku. Ya, betul. Jadi kata kerja ialah fi'il. Bahasa Arab dia fi'lun. Kata nama adalah fi'lun. Kalau kata nama ialah isim. Isim. Ni jadi jumlah yang bermula dengan kata nama tu jumlah ismiyah. Kalau bermula dengan kata kerja, jumlah fi'liyah. Kemudian ada juga jenis yang ketiga, ayat tidak lengkap. Ayat tidak lengkap ni dimulakan dengan harfu jar. That's why sangat penting lah masa mula-mula kita belajar tu kita faham konsep harfu jar. Harfu jar ni warna hijau lah. Zaraf bukan warna hijau. Zaraf selalunya warna hitam. Zaraf ni isim. Tapi dia macam ada beberapa isim tu dia panggil zaraf. Maknanya dia ada zaraf kalau bahasa Arab dipanggil zaraf posisi. Posisi tu zaraf makan. Zaraf makan dengan zaraf zaman. Masa zaman waktu, ya. Zaraf zaman dengan zaraf makan. Ni makan yang maksud bahasa Arab, makan tempat. Kita faham kalau makan tu makan masuk something dalam makan. Ingat makan. Bukan. Zaraf makan. Makan. Kalau waktu zaraf zaman. Macam tu lah. Okey, kita akan tengok contoh dia. Jadi kita pergi pada yang pertama. Okey, sekali lagi Siti baru sampai. Alhamdulillah. Better. Waalaikumsalam. Don't worry. Kalau kita dah masuk kendian tu, bila kelas dah jalan, sebab bagi salam ialah sunat. Jadi sebenarnya tak payah bagi salam lagi. Nanti jadi cikgu jawab salam tu wajib. Jadi kena dah kelas tu jadi tak payah bagi salam. Termasuklah yang online. Kalau dah masuk kelas dah mula, jangan bagi salam lagi dah. Masuk je duduk. Nanti dah susah pula. Cikgu yang dengar, orang lain tak dengar, cikgu dengar. Nak kena bagi waalaikumsalam. Sebab yang tu wajib bagi salam sunat. Ini satu-satunya amal yang pahala sunatnya mendahului, lebih besar daripada wajib itulah. Baik. Kita tengok pada ayat kerjaan yang mula-mula ya. Okey, ada beberapa contoh ayat kerjaan. Iaitu contoh 1, 2, 3 dan yang lebih tu contoh yang banyak lah. Jadi kita tengok dulu yang pertama.
Okey, kata kerja. Contoh pertama, kata kerja fi'il maklum. Maknanya satu kalimah ini, walaupun satu saja kalimah, dia dah dikira sebagai jumlah fi'liyah, ayat yang lengkap. Kerana dia dah siap-siap ada kata kerja, koma, asalnya koma, kemudian dia dah ada fa'il, mereka. Ni maknanya ni ayat lengkap ni. Walaupun kita nampak satu je kalimah, tapi dia sebenarnya ayat lengkap. Qamu. Jadi terjemahan dia telah berdiri oleh mereka. Ini yang kita kena tambah oleh tu. Oleh. Kita dah buat sebelum ni. Fi'il madhi je kan. Kalau fi'il madhi macam ni lah. Maknanya ayat ni dah lengkap. Telah berdiri oleh mereka. Kalau kita nak Ayat mafhumkan lengkap tu, teacher. ayat, ya. Ayat lengkap tu maknanya dia telah boleh difahami. Dia Betul ke? boleh fahami. Bila sebut lengkap, maknanya jumlah tu jumlah yang sempurna, boleh difahami oleh penutur dan juga pendengar. Mufidah. Bila kita kata ayat lengkap, ayat kerjaan, maknanya maksud tu dah difahami. Maksud difahami oleh siapa? Oleh pendengar dan juga penutur. Macam dalam erti katanya, kalau kita baca ayat Quran ni, maknanya yang mendengar ayat Quran tu dibaca pun dia faham, dan yang menyebut baca ayat Quran tu pun dia faham. Maksudnya sebut, ya, gitu. Maksudnya maksud dia terus faham, terus dapat maksud dia apa. Kita tahu siapa yang berdiri, bila dia berdiri, dia dah sudah ke belum, macam tu. Apa yang dia sedang buat, berdiri itulah. Ini kata kerjanya yang ini masanya dan di sini pelakunya telah berdiri oleh mereka. Ada 3 perkara kat situ. Kan hari tu kita belajar, masa kita belajar fi'il, setiap kali kita jumpa fi'il ada 3 maklumat tu biasanya. Yang maklum ni ada maklumat masa, ada maklumat kata kerjanya, apa benda perbuatan tu, dan juga pelaku. Ni fi'il. Ni maknanya selesai dah. Kalau ada tambahan, itu dia dah jadi penerang lah. Penerang. Okey, seterusnya contoh yang kedua, dia ada 3. Struktur ni maknanya ada 3 benda. Satu, ada fi'il dan juga fa'il. Dalam ni siap-siap. Kemudian ada isim berbaris dhammah. Berarti dia ni adalah fa'il yang dizahirkan. Macam contoh kat sini, khalaqallahul arda. Berarti ini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian ada pula isim berbaris dhammah yang dizahirkan. Maknanya fa'il ni tadi, ia ni, dia dizahirkan. Dia keluarkan. Ia mesti isim baris dhammah. Sebab itu kita terjemah, kita tambah oleh. Telah mencipta oleh ia, oleh Allah. Kemudian dia ada struktur yang kedua ni, dia ada apa? Ada isim berbaris fathah. Ada isim berbaris fathah. Jadi kalau ada isim berbaris fathah, maknanya dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih maknanya objek. Jadi struktur yang kedua, ada kata kerja, fi'il maklum, ada pelaku ataupun fa'il, dan ada maf'ulun bih. Dari segi terjemahan, di sini kita terjemah, kita tengok, telah mencipta oleh ia, oleh Allah, akan bumi. Itu akan bumi. Ayat ni lebih lengkap lagi. Ada pula penerang, iaitu objek kepada perbuatan mencipta ni. Cipta apa? Bumi. Siapa yang mencipta? Allah. Itulah. Makna pelaku tu dizahirkan dalam bentuk isim berbaris dhammah. Isim tu mesti baris dhammah kalau dengan fi'il maklum. Ini struktur yang kedua. Jadi yang penting tu bila kita belajar nahu ni, penambahan ni. Oleh, akan. Jadi jelas kat situ. Okey, kita cuba tengok contoh yang ketiga. Boleh tak? Nanti tak apa. Nanti kalau tak dapat lagi, saya boleh ulang. Don't worry . Contoh yang ketiga, jumlah fi'liyah. Contoh bagi jumlah fi'liyah yang ketiga ialah dengan fi'il majhul. Maknanya struktur dia ni terdiri daripada, pertama ada fi'il majhul dan ada naib fa'il. Dan kita belajar semalam, kalau dalam fi'il majhul,
baris dah tukar kan? UI. Tadi khalaqa, ni jadi khuliqa. Ini kita ambil daripada ayat Quran lah. Khuliqa, kita tak boleh kata telah mencipta ia. Terjemahan dia kerana dia fi'il madhi majhul. Terjemahan dia ialah telah diciptakan ia. Jadi sekarang ni ia ni siapa? Bila ada isim berbaris dhammah yang selepas fi'il madhi majhul atau fi'il majhul, bererti dia ni adalah naib fa'il. Dia bukan fa'il tapi dia naib fa'il. Jadi ia ni merujuk kepada siapa? Perkataan ni yang baris dhammah ni. Jadi kalau kita mafhum, manusia itu telah diciptakan. Macam itulah. Siapa yang cipta? Tak tahu. Jadi ia ni merujuk kepada al-insan. Al-insan. Yang kat sini tadi, ia merujuk kepada pelaku. Tapi sebab dia maklum khalaqa. Jadi ada 3 struktur ayat tu. Sangat penting untuk masa kita, bukan sangat penting macam mana, macam ni. Kan kita belajar, jadi kita kena buat apa yang kita belajar. Bila kita nak guna oleh, bila kita nak tambah akan, bila yang kat sini kita belajar masa fi'il majhul, bila ada fi'il majhul, perkataan tu naik fa'il tu kita tak letak oleh lagi dah. Jangan letak oleh. Sama dekat sini pun jangan letak oleh lah. Telah diciptakan ia. Tak boleh letak telah diciptakan oleh ia. Tak ada. Maksud dia telah diciptakan ia, manusia itu. Jadi kita boleh buang ia ni sebab manusia ni sama, rujukan dia tu ia. Telah diciptakan manusia itu. Okey. Dapat tak? Contoh. Dapat. Okey, alhamdulillah. Teacher, soalan. Ya, Macam soalan. mana kita tahu benda tu, ibarat tu adalah majhul, ialah kategori tu. Macam mana kita tahu maknanya baris-baris tu dah menunjukkan kategori dia ya? Ya, Kategori ya, kata kerja betul. tu ya? Okey. Nanti saya buatkan dekat sini. Maksudnya kan kalau kita nampak macam contoh 2 ni, apa dia, macam mana kita tahu dia fa'il? Isim berbaris dhammah selepas fi'il maklum. Fi'il maklum ni yang macam mana? Yang baris dia di awal dan kalau fi'il madhi di awal berbaris akhir, macam itulah. Kita tahu dia punya yang asal tu lah. Kalau macam contoh ni khalaqa. Dan dia boleh ada dizahirkan tu kalau ada isim berbaris dhammah selepas fi'il kita tambah oleh. Maknanya apa tu? Dia itulah pelaku. Okey, boleh. Lepas tu kalau ada isim berbaris fathah selepas fi'il, maknanya itu adalah maf'ulun bih. Ni ada kod ni. Maf'ulun bih. Jadi kalau maf'ulun bih kenapa? Tambah akan. Telah mencipta oleh Allah akan bumi. Gitu. Tapi kalau fi'il majhul, contohnya saya tukar sini, saya buat sekejap buat mana nota malam. Okey. Contohnya kalau ayat tu tadi kita ambil dua ayat tu Satu yang dengan fi'il maklum. Fi'il maklum. Ni perkataan yang sama. Apa tadi? Khalaqa al-ardh. Okay, kalau khalaqa al-ardh. Sekejap. Khalaqallahu al-ardh. Okey, bezakan kalau fi'il majhul uliqa. Dia kalau majhul dia jadi uliqa al-ardu. Ini majhul. Okey. Jadi dekat sini al-arda dalam ayat yang pertama, okey, kita buat tadi macam kita nampak, maknanya ini fi'il madhi biasa. Bila tak ada apa-apa sebelah dia tu maknanya FD je. Ini maklum. Kerana kita tahu ini pelaku dia adalah ia. Jadi telah mencipta oleh ia. Jangan lupa letak oleh. Okey, Allah. Kalau maklum tu mesti ada oleh. Jadi sebab baris dhammah, ni baris dhammah, jadi kita pun terjemah oleh, kita tambah oleh Allah. Okey, al-arda
Kita nampak dekat situ baris fathah. Boleh. Barisnya fathah. Jadi kita tambah Fathah. akan. Akan. Akan bumi. Hmm. Okey, akan bumi. Telah mencipta oleh ia, oleh Allah akan bumi. Boleh tak perkataan Allah ni tak ada? Boleh Tak juga. boleh. Boleh. Kadang-kadang boleh. kita tak jumpa pun. Hmm. Maknanya kalau tak ada, tak dizahirkan lah. Tapi ayat ni melengkap tak? Lengkap. Telah mencipta oleh ia akan bumi. Ya. Cuma Akan pelaku tu ya. tidak dizahirkan. Mungkin dah dizahirkan ayat yang sebelum tu. Ataupun Ya, selepas betul. tu. Tapi ni kita fahamlah siapa yang mencipta? Ia. Allah lah. Tak Ia tu tahulah refer to Allah ke Allah lah. tidak. Kita kena tengok konteks yang lebih panjang. Sekarang kita Konteks. baru tengok struktur ayat. Jadi struktur dia Okey, boleh okey. juga tak ada ni. Maknanya dia jadi khalaqal arda. Berarti telah mencipta oleh ia akan bumi. Mafhum? Bumi. Ia telah mencipta bumi itu. Ia telah mencipta akan bumi. Yang ini pula kerana dia fi'il madhi majhul. Jadi kod dia pun FDM. Fi'il madhi majhul. Dalam fi'il madhi majhul, maknanya struktur yang ketiga ni tadi kita belajar ada fi'il madhi majhul, selepas tu ada isim berbaris dhammah. Dia sekarang itu yang kita kata dia ni adalah naib fa'il. Naib fa'il. Dia maknanya kita terjemah telah dicipta ia bumi. Tak boleh letak oleh. Kita terjemah telah dicipta ia. Ia bumi itu. Telah dicipta ia bumi itu. Jadi siapa ia? Ia dalam hal ni kalau kita tak ada, maknanya kita dah nampak naib fa'il tu adalah bumi. Bolehlah kita drop dia. Boleh kita drop. Telah dicipta bumi itu. Gitu. Macam tu. Kita tak boleh panggil dia naib maf'ulun bih sebab baris dia tak sama. Kalau dia baris fathah, ya, dia ketika ni dia adalah maf'ulun bih. Kalau dia baris dhammah, tapi dia maknanya dia mesti datang selepas fi'il majhul. Jadi kalau lepas fi'il majhul, dia bukan maf'ulun bih. Walaupun macam bunyi macam maf'ulun bih je. Tak boleh. Kita tak boleh cakap macam tu. Dia adalah naib fa'il kerana baris tu tadi. Dekat sini dia adalah maf'ulun bih. Kat sini dia kalau ada fa'il yang dizahirkan. Okey, apa dia punya ruling? Okey, kat sini yang pertama tadi satu, saya ambil warna lain sekejap. Okey. Kat sini kan bila ada macam nak kenal tadi kata Kak Mazli tanya macam nak kenal ada jika ada isim berbaris dhammah selepas fi'il. Selepas fi'il, fi'il apa? Fi'il maklum. Fi'il maklum biasa tak payah cakap. Memang dia bila bukan majhul maknanya dia maklum lah. Isim berbaris dhammah selepas fi'il maklum kita tambah oleh. Tambah perkataan oleh. Kedua, jika ada isim berbaris fathah selepas fi'il juga, selepas fi'il maksudnya fi'il maklum lah. Mesti fi'il maklum. Kita tambah akan. Kenapa? Ini menunjukkan dia ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nampak ke? Siti nampak tak Siti? Sorry macam tu. Kenapa ada warna merah tu? Titik merah tu datang dari mana? Kak Su tolong padam tu. Oh, Kak Su. Kalau ini tanda dia adalah fa'il. Fa'il. Kat sini pula kalau macam mana? Ini sebelah sini kita buat warna lain. Hijau. Ini Teacher, kejap. This fi'il ni boleh refer to the three fi'il tu lah ya? Madhi, boleh. mudhari dan rimal. Ya. Okey. Tapi biasanya dia akan merujuk kepada yang ketiga tu, yang tersembunyi je, yang dhamir tersembunyi, fi'il yang tersembunyi. Because yang lain tu dia dah siap-siap ada. Jadi tak perlu lagi dizahirkan.
Tak apa. Faham tak maksud saya tu? Okey, macam ni pula. Jika ada isim berbaris dhamma selepas fi'il majhul. Tambah, tak perlu tambah apa-apa. Dia ada tambahan. Kerana dia tu naib, ia adalah naib fa'il. Naib fa'il. Naib fa'il ni maksud dia pengganti pelaku. Kita tak tahu ia tu. Maksudnya ia tu bukannya lagi fa'il, dia adalah naib fa'il. Dia Naib fa'il tu pengganti pelaku. kalau kita tak nak kalau kita tak mau terjemah pun tak apa, lebih baik dia akan je naib fa'il. Ni macam tu lah. Okey. Okey, kita tengok contoh yang berikutnya ya. Jadi kita cuba Cuk, teacher. Ya. Minta maaf, cuk. Maksud kau Mazli tu kan yang contoh yang fi'il maklum tu kan. Khalaqa. Macam ni kita tahu yang apa indikator yang mengatakan khalaqa tu adalah fi'il maklum. Tu maksud kau Mazli. Masa kita belajar madhi, fi'il maklum. masa kita belajar fi'il madhi, masa kita mula-mula belajar fi'il, semua tu fi'il maklum. Maknanya dia adalah perkataan kata dasar dia. Kata dasar ni memang kalimah 3 huruf, awal dan di akhir berbaris fathah. Itu memang dia punya pelaku default. Inilah yang default tu. Daripada situ yang akan berubah bila ada tambahan huruf-huruf yang lain-lain yang kita belajar tu. Contohnya khalaqa. Ini maklum. Pelaku dia tersembunyi duduk dalam tu. Mana maklum tu kita tahu as in itulah ruling yang kita duk belajar sebelum ni. Kita belajar kan fi'il madhi. Kalau kita jumpa macam ni je, tak ada tambahan apa-apa, maknanya pelaku dia tu mustatir, tersembunyi. Boleh tak dizahirkan? Boleh. Bila dia dizahirkan, tiba-tiba dia ada isim yang berbaris dhammah. Selepas tu dia selepasnya. Okay. Yes. Jadi kat situ kita tahulah dia maklum. Kita maklum tu maksudnya siapa pelaku dia? Dia jelaskan dalam ayat ni. Bila ada isim berbaris dhammah, ni maknanya pelaku tu dizahirkan. Selain daripada tu, contohnya kalau saya tambah khalaqnal arda. Contohnya ayat saya ialah khalaqna. Okey, khalaqna. Jadi ni siapa? Pelaku dia. Kita dah belajar ni. FD kami. Tadi kat situ kita nampak dah ada pelaku maklum. Dia tak akan ada lagi pula isim berbaris dhammah. Tak ada. Dia hanya Sebab untuk yang mustatir tadi. Kan? Mustatir dan yang ketiga, pihak diri ketiga. Yang satu. Tak, yang ni bukan maksud dia salah kalau kita kata telah diciptakan oleh kami. Ini terjemahan dia ialah telah mencipta oleh kami. Ni pelaku dia tu dah berubah. Kalau khuliqna, baru telah diciptakan kami. Khuliqna, telah ni fi'il madhi majhul kami. Jadi kat sini K yang di sini pelaku fa'il. K yang di sini pula ialah naib pelaku, naib fa'il. Macam tu je. Kulikna. Boleh? Okey, kita cuba tengok. Kita tengok contoh. Jadi naib fa'il tu berlaku apabila ada majhul lah. Yes, dengan fi'il majhul. Betul. Majhul. Okey. Okey. Apa lagi tadi siapa panggil nak tanya? Saya confuse kadang-kadang. Saya selalu tertukar Kak Mazli dengan Kak Dayang Rozana. Dari segi saya punya buik kecil je, tak nampak sangat. Tak apa. Okey, apa kita cuba tengok tadi kita tengok contoh lagi. Mungkin bila kita nampak contoh dan kita cuba terjemah tu kita nampaklah. Okey, contoh di sini. Ada 3 kalimah dekat sini. Teacher tanya satu. Yang tadi tu kan khalaqa tu. Khalaqa teacher buat Allahu. Lepas tu al-arda. Okey, kalau kita tukar khalaqa al-arda Allahu, boleh tak? Ada, kadang-kadang boleh jadi. Ya.
Kadang-kadang pelaku tu boleh jadi kat belakang sana. Tu yang kita penting kena tengok dhamma tu, baris tu. Kalau dia baris dhamma, dia selepas fi'il, dia boleh juga. Maksudnya dia akan boleh jadi dia punya pelaku tu dizahirkan tapi jauh sikit. Khalaqallah, khalaqal arda. Boleh, tapi bukanlah dalam contoh yang ni. Tapi ada kadang-kadang ada sebab lah kenapa Allah buat macam tu. Telah mencipta oleh ia akan bumi itu oleh Allah. Ada kita kena terjemah, kena ada dua-dua tu oleh Allah. Kita tengok contoh. Okey, contoh yang keempat. Contoh keempat ni dia tak adalah ikut yang tadi struktur tu. Ni kita yang kena cuba tengok. Jadi fa terjemahan dia ni boleh Lalu. baca tu. Lalu. Ada 3 kat sini. Ada 3. Fa satu kalimah anjaina. Lepas tu kum. Jadi fa lalu anjaina telah menyelamatkan oleh kami akan kamu. Ni kena tambah akan kamu sebab dalam hal ni kamu tu adalah maf'ulun bi. Ni dia punya itulah. Okey, dapat. Ni ayat ni lengkap ni. Sebab apa lengkap? Sebab dipahami, memberi kefahaman kepada penutur dan pendengar. Ayat tu tak tergantung. Cerita dia bila kata ayat jumlah fi'liyah, ni jumlah fi'liyah, ni contoh jumlah fi'liyah kerana dia bermula dengan kata kerja. Ayat tu tak tergantung. Lalu telah menyelamatkan oleh kami akan kamu. Ihdina as-sirata. Sekejap. Fa tu selalu kita guna marker kan? Kalau in kita this case kan ada dalam, kalau kita ingat lagi, kita terjemah ada 2. Kita bagi terjemahan tu satu marker, satu lalu. Bila nak guna lalu, kita guna lalu selepas bila selepas dia ni fi'il madhi. Kita terjemah lalu. Kalau dia selepas tu selain daripada fi'il madhi, kita bolehlah pakai guna marker. Okey. Ihdinas siratal mustaqima. Jadi ni ayat apa? Ayat kerjaan juga sebab ada fi'il dimulakan dengan fi'il. Lepas tu ada dhamir. Ini lagi satu fungsi lah. Jika ada dhamir yang lain, bukan dhamir yang pada fi'il tu. Macam dalam fi'il ni dah ada dhamir, dah ada fa'il. Tapi ni bukan fa'il lah. Dia adalah maf'ulun bi. Ada dhamir selepas fi'il. Maknanya dia adalah maf'ulun bi. Jadi nak buat apa? Tambah akan. Jadi kat sini tunjukkanlah oleh engkau. Ni perkataan ni ihdi ni maknanya tunjukkanlah oleh engkau. Nah, akan kami. Lepas tu ada isim berbaris fathah selepas fi'il macam al-dha tadi. Tambah juga akan. Akan jalan. Ini tambah apa? Sebab ni perasa sifat tambah yang. Ini dah tambah dah. Bubuh dalam kurungan. Jadi tunjukkanlah oleh engkau, satu kalimah ni, akan kami, akan jalan yang lurus. Boleh juga kita tengok di bawah. Maknanya selepas tu ni warna merah, ni warna hitam. Maknanya yang merah ni bukanlah macam tadi saya tunjukkan khalaqna, dia bukan. Dia adalah luar, dia objek kepada perbuatan ni, objek kepada kata kerja ni. Begitu juga kalau dia isim berbaris fathah. So ada 2. Ada kalau jika ada dhamir selepas fi'il, dan kita tahu dalam fi'il dah siap-siap ada fa'il. Dia ada dhamir lain pula. Maknanya itu adalah munfasil. Dia bukan dia munfasil tak? Dia tak munfasil, dia tetap mutasil. Dia tak munfasil. Tapi dia fungsi dia dalam tu adalah maf'ulun bih. Jadi salah kalau kita terjemah, tunjukkanlah kami. Salah. Tak boleh. Sebab ni fi'il amar. Tunjukkanlah oleh engkau. Default dia mesti oleh engkau. Ingat tak masa kita belajar fi'il amar, kita terjemah macam mana nak terjemah? Kata kerja, lepas tu tambah lah lah oleh engkau. Macam itulah. Tu yang default. Kalau ada FA
KS baru kita tukar ni. Kita tukar kita tukar. Tunjukkan. Kalau FAKS kita tukar engkau tu kepada kamu. Kamu semua. Kamu. Kalau KS. Tapi sekarang FA maknanya default. Yang default tu apa? Engkau. Tak ada, kita tak perlu letak. Sebab memang pada dasarnya pun, pada asal dia tu tak ada. Kita tak nampak domir dalam tu. Kita tak nampak pelaku dia. Sebab pelaku dia mustatir. As-sirata akan jalan yang lurus. Jadi tunjukkanlah oleh engkau kami akan jalan yang lurus. Kita tengok contoh yang ke-6. Ishtarau. Teacher, sebab teacher, kejap tengok contoh 4 tadi, teacher. Okay, so fa ni atof ya. Atof adalah harf kan? Harf. Tadi dia harf sendi. So dia bukan ayat yang tak sempurna. Tak ada. Dia bukan sifat jumlah. Bukan. Belum sebut lagi sifat jumlah. Kak Shahnaz dah pergi dulu dah. Tak, sebab dia ni fa tu dia. Okey. Ada syarat. Syibhu jumlah tadi apa dia? Mesti dimulakan dengan harfu jar atau zarf. Sekarang tu apa bukan harfu jar. Tidak menggunakan. Dia harfu jar. Kalau harfu jar ya. Nak kena. Okey. Saya belum sebut syibhu jumlah. Saya cuma cakap ayat tidak lengkap. Wah, ada orang dia dah buat ulang kaji advance sikit je. Okey. Contoh ke-6. Ishtarawud dalalata. Ishtarawud dalalata. Jadi ni ayat kerjaan ataupun jumlah fi'liyah juga. Dimulakan dengan fi'il madhi. Tapi ada pelaku tak? Ada pelaku dalam mereka. Jadi mereka, dan kita cerita pula juga dalam kod. Jadi terjemahan dia telah membeli oleh mereka. Ini baris fathah. Jadi tambah akan kesesatan. Yang maf'ul bih tambah kesesatan. Kalau dia dhammah, dah tentu dia lain. Tak boleh lah. Tak boleh cakap. Okey. Kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu pecahan ayat yang kedua, iaitu ayat namaan. Ayat namaan ataupun jumlah ismiyah bermula dengan kata nama. Tengok contoh yang pertama. Jumlah ismiyah. Okay, kalau jumlah ismiyah ni syarat dia macam mana? Jumlah ismiyah mesti terdiri daripada 2 kalimah atau lebih. Maknanya struktur jumlah ismiyah ialah dia mesti ada mubtada, dia mesti terdiri daripada mubtada permulaan dia dan juga khabar. Mubtada ataupun khabar. Mubtada MTD, khabar KBR. Okey. Subjek lah kalau kita cakap sekarang subjek. Siti? Dalam bahasa Melayu, dulu-dulu kalau belajar bahasa Melayu, mubtada ni kata tajuk. Maksud dia tajuk ataupun benda. Kadang ada orang cakap benda dulu-dululah. Style Zakbar. Benda. Lepas tu khabar ni apa? Khabar ni cerita. Cerita. Ataupun kita selalu cakap predikat. Tapi kita kalau boleh jangan guna subjek predikat tu. Kita nak guna mubtada ataupun khabar. Kerana apa? Dia syarat dia tak sama. Ada perbezaan sikit dengan bahasa lain. Kerana dia ni menggunakan baris tu. Baris yang pada Quran tu kita tengok. Baris dhammah, baris fathah, baris kasrah itu menentukan. Sama ada dia layak ke tidak jadi mubtada. Jadi mubtada ni dia syarat dia, antara syaratnya ialah dia mesti isim makrifah. Isim makrifah. Lepas tu baris dhammah. Kalau yang boleh ambil baris dhammah. Mesti makrifah. Ataupun kalau isim makrifah lain, isim makrifah yang mabni pun boleh. Maksud contoh dhamir ke? Boleh. Tapi mesti dhamir yang marfu'. Dhamir yang mula-mula. Huwa, huma, hum, hiya, huna, huma, huna, anta, antuma, antum. Macam tu. Bukan dhamir mutasil tapi dhamir yang munfasil. Isim makrifah, dhamir munfasil. Kenalah macam tu. Lepas tu dia mesti baris dhammah. Lepas tu dia tak boleh satu perkataan, dia mesti ada lagi satu, khabar. Khabar boleh jadi khabar tu isim nakirah. Boleh? Isim nakirah pun sama juga, mesti baris dhammah.
Tak semestinya isim nakirah. Boleh juga jadi isim makrifah. Boleh. Tapi biasanya isim nakirah. Lepas tu dia mesti baris dhammah juga. Ni macam kalau kita nak kenal. Jadi apa cerita dia? Macam mana nak terjemah? Kalau kita tahu dia khabar dan mubtada. Jadi kita terjemah kat sini, dia sebelum khabar tu ada penambahan adalah. Adalah apa benda. Macam tu. Mana kita ada kena tambah adalah. Mari kita tengok contoh. Tak apa. Ni macam banyak teori tak boleh. Dia kena tengok contoh. Contoh satu. Contoh pertama, paling simple, paling basic, jumlah ismiah yang paling asas. Mesti terdiri daripada 2 kalimah. Jadi yang pertama yang dipanggil mubtada tadi, dengan di sini dalam contoh ayat ni, nahnu muslihuna. Jadi yang pertama mubtada dia ialah dhamir munfasil yang memberi maksud kami. Khabar ni isim nakirah dalam bentuk jamak muzakkar salim. Tak kisah dia boleh jamak, dia boleh mufrad tu tak ada masalah. Tapi kita nak terjemah tambah adalah. Kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Dia mesti baris dhammah ataupun kita panggil dia marfu' lah. Ni khabar marfu', mubtada pun marfu'. Maknanya ditanda dengan dia mesti kalau dia boleh okey kita tengok contoh kedua. Maksudnya kalau contoh alhamdulillah. Dia mesti yang pertama tu alhamdulillah tu baris dhammah. Lepas tu dia ada alif lam. Ni contoh yang biasalah. Ni senang je. Nahnu, kami adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Ana muslimatun. Saya, aku seorang wanita muslim. Macam itulah. Nahnu muslimun. Kita selalu jumpa ayat tu kan? Muslimun kami. Anta Rabbi. Boleh tak? Anta Rabbi. Engkau adalah Tuhan bagiku. Anta Rabbul Alamin. Engkau adalah Tuhan bagi sekalian alam. Itu maknanya contoh yang pertama basic lah tu. Mesti Rabbul. Tak boleh kalau anta Rabbil Alamin. No lah. Tak boleh. Sesuatu tak ada. Okey. Jadi maknanya dia punya struktur. Contoh yang pertama jumlah ismiah. Pertama dia ada mubtada dan dia ada terdiri daripada mubtada dan khabar. Okey. Kita pergi tengok contoh kedua. Contoh kedua ni ada mubtada, tapi mubtada ni dalam bentuk frasa nama. Ada frasa nama yang pertama tu yang mengambil dhammah ni. Maknanya baris ni. Terjemahan dia. Ini sebab dia frasa nama memang kita kena tambah bagi kan. Ataupun min ataupun li, tengok kesesuaian. Jadi kat sini saudara-saudara bagi mereka. Khabar dia dengan jumlah fi'liyah. Dia ada khabar tapi khabar dia menggunakan jumlah fi'liyah. Ada kena terjemahnya ni dulu. Mereka menyesatkan akan mereka. Dia adalah khabar jumlah fi'liyah kepada mubtada di sini. Jadi ni ayat dia dah jadi 2 lapis. Ayat ni dah jadi 2 lapis. Tapi ni jumlah fi'liyah ke ismiyah? Contoh kedua ni jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Tengok permulaan dia. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Tapi dalam dia punya khabar dia menggunakan khabar jumlah fi'liyah. Jadi dalam Quran ada banyak ayat-ayat macam ni. Kalau kita nak senang, kita selalunya bukan nak senang macam mana? Kita kan sebab kita belajar kenal kalimah, boleh terjemah. Jadi kalau kita dapat kuasai yang ni dulu, nanti kita sambungkan. Barulah kita make sense of the whole long ayat, insya-Allah. Contoh yang ketiga, ni dia mubtada tapi dia punya khabar tu khabar syibhu jumlah. Ni tadi Kak Sana sebut tu. Maknanya dia dengan ayat tidak lengkap. Sebab apa kita cakap ni ayat tidak lengkap? Syibhu jumlah ni dia bermula dengan harfu jar. Depannya ada harfu jar. Jadi ni syibhu jumlah lah, tak lengkap. Sepatutnya kan tadi kita kata bila ada mubtada mesti ada khabar. Khabar dia mesti baris dhammah. Tapi sekarang tak ada pun khabar baris dhammah. Maknanya kat sini kita tengok yang seterusnya ialah khabar dia terdiri daripada syibhu jumlah. Jadi kita kalau terjemahkan sebenarnya tak ada apa sangatlah. Kita boleh je terjemah sama. Tapi ulama menyebutkan tentang lafaz hamdalah ni sebenarnya dia punya khabar tu dimahzufkan. Dia sepatutnya memang ada. Jadi begini, dia cerita tu
segala pujian kesyukuran itu adalah, sebenarnya adalah wajib, lepas tu baru bagi Allah. Mana punya khabar? Itu dalam tafsir lah. Berdasarkan bahasa Arab punya ruling tu. Sebab itu kadang-kadang saya terjemahkan ni, mungkin pelajar lama dia tahulah. Betul tak Kak Su? Kenapa teacher terjemah macam tu? Kenapa terjemah adalah yang dah belajar tadabbur tu? Ada yang kata kenapa teacher terjemah alhamdulillah segala pujian kesyukuran itu adalah wajib. Itu kita dah tengok pada terjemahan yang maknanya berdasarkan tafsir tu tadi. Sepatutnya memang ada khabar. Tapi sekarang ni khabar tu Allah yang sendiri yang tak ada kan. Jadi di sini khabar dia adalah syibhu jumlah. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah. Boleh tak tambah adalah? Tak perlu. Sebab dekat situ tak ada yang marfu' tadi tu, tak ada khabar yang baris dhammah. Tak payah pun tak apa. Kita terus saja. Yang mana kita nampak tu kita boleh buat. Okey, kita tengok contoh 6. Tu contoh 4. Okey, cuba kita tengok. Ini jumlah ismiah ni. Cuba kita terjemahkan. Dia boleh je terus terjemah ni sebab jawapan dia ada ni nak tunjuk contoh. Jadi kat sini waqud ni maksud dia bahan bakar. Jadi dia ni yang dhammah. Dia makrifah ke nakirah seluruh ni? Ingat lagi tak? Masa kita belajar perasaan nama, makrifah. Kerana dia bersandar kepada dhamir. Walaupun nampak macam ada dua kalimah, dia merujuk kepada satu benda ke dua benda? Bahan bakar baginya. Dia macam punya satu. main idea pada perkataan ni ialah main noun dia ialah bahan bakar. Bahkan bahan bakarnya. Jadi cerita dia adalah bahan bakar. Jadi kat sini baris dhammah juga. Jadi ada dua, bahan bakar baginya adalah manusia. Ni kena tambah ni, penambahan ini yang saya maksudkan, kena tambah. Sebab khabar kena tambah. Jadi sekarang dah tahulah kenapa kena tambah adalah, kenapa kena tambah oleh lah, nak tambah akan lah, leceh lah belajar terjemahan dengan teacher ni. Kalau ada yang cakap macam tu, okey sekarang nampak tak rasional dia? Jangan kata leceh lah. So, Ni dah macam nahu. Kalau teacher, kalau khabar tu dia mesti tak semestinya lah, tapi dia dhammah, kita mesti bubun adalah lah. Kalau kalau dia betul-betul ini direct. soalan ni soalan yang nak kata bodoh ke tak tahulah, tapi just nak Don't worry. nak Don't think hilangkan only lah. confuse. Don't worry. Nak hilangkan confuse. Katalah dan ini kalau tafsir dengan teacher kita Ini bukan ada tafsir, kita adalah, buat kalau terjemah je. Terjemahan adalah, kita buat adalah dalam bracket tu bermakna kita tambah. Okey, akan, betul. oleh tu Penambahan kalau dari bracket segi kita nahwu. tambah. Katalah kita ada satu Quran yang perkata kan. So adakah dia punya tafsir tu ada, adalah ataupun Tak ada. akan tu Tak ada. tak ada ya? Sebab mereka banyak fokuskan kepada yang ada di pasaran hari ni yang saya tengok. Mereka memfokuskan kepada kosakata. Tapi saya punya approach, kaedah Nahwu Ringkas, nama dia pun Nahwu Ringkas, kita tak fokus pada kosakata. Kita fokus kepada aspek Nahwu tu. Jadi penambahan tu semua, kenapa kena tambah tu? Sebab dia tadilah macam ni, kerana dia khabar. Jadi kalau khabar tambah ni supaya bila kita jelas ayat nanti akan panjang. Dia bukan, kita tak akan terjemah satu per kalimah. Kita selalu akan melihat satu kalimah-kalimah ini beraksi di dalam string of words lagi, tambah lagi yang lain. Jadi kita nak tengok peranan tu, kalimah tu berubah disebabkan perubahan baris tu. Dan yang jadi mudah tu untuk kita sebab Quran dah ada baris. Jadi bukan kita yang nak bina. Jadi sepatutnya kita no need to worry about kosakata tu. Kosakata tu is maintained. It's always the same words. Dia sentiasa perkataan yang sama. Kadang berulang, tambah perkataan ni, tambah huruf ni, tambah huruf. Jadi kat situ yang saya kata belajar nahwu dia tu baru nampak perbezaan. Dari segi terjemahan, kalau dia ni an-nasa, kalau dia ni an-nasu, kalau dia ni nasi, apa sebab-sebab. Itu nahwu yang kita pelajari. Jadi kalau tak ada saya pun maknanya tahu benda tu.
bila kita dah belajar tu, kok mana pun kita pergi, you have that, apa tu panggil, ada tool, ada basic tool, ada alat yang asas tu untuk nak kenal ayat Quran. Boleh terjemah. Yang penting lepas tu boleh terjemah. Contoh 5. Ulaikal ladzina sadaqu. Jadi dia ni ada khabar. Khabar tu dia macam ni. Ni khabar dia. Lepas tu ada lagi pula tambah di sinilah. Jadi ulaika, mereka itu adalah orang-orang yang telah benar oleh mereka. Mana telah benar apa? Tu kemudian bila kita tengok lagi ayat tu. Ni maknanya khabar dia ni yang ni je. Jumlah ni tapi kita panggil jumlah ni tetap jumlah ismiyah kerana ada mubtada. Mubtada ni isim makrifah dalam bentuk isim isyarah. Mereka itu adalah. Ni kita pun terjemahkan orang-orang yang, dan dekat di sini juga ada fi'il wa madhi dengan fa'il dia mereka, dia menerangkan lagi kepada perkataan allazina ni. Okey, itu contoh 5. Jadi yang ini adalah fi'il madhi. Ini adalah jumlah fi'liyah. Dia ni je satu jumlah fi'liyah. Tapi dia menjadi khabar. Penambahan kepada khabar di sini. Allazina isim mausul. Contoh yang ke-6. Ba'dukum li ba'din adu. Ini pun ayat yang lengkap juga. Khabar dia jadi kat sini. Belakang. Dia boleh jadi macam ni. Sebahagian daripada merekamu bagi sebahagian yang lain adalah musuh. Sebab dia baris dhammah ni. Maknanya dia adalah khabar kepada mubtada. Mubtada yang terbentuk dengan mudhaf dan mudhafun ilaih. Mana frasa nama. Jadi kan, kalau kita tak ingat, tak apa. Yang penting tu, kita ni kalau dah kenal ni, kita boleh terjemah. Bila nampak dia khabar, tambah adalah. Don't worry about this one. Yang tak tahu yang adu tak apa. Mana kita boleh kata sebahagian, kita tahulah ni kan. Sebahagian daripada kamu bagi sebahagian yang lain adalah adu. Apa adu tu? Tapi tahu nak tambah adalah. Itu kita punya objektifnya lah. InsyaAllah. Okey, syibhu jumlah ataupun ayat tidak lengkap dimulai harfu jar ataupun zaraf. Dipanggil sebagai syibhu al-jumlah. Jadi contoh pertama. Ni dimulakan dengan zaraf di sisi zaraf makan. Jadi kita punya kod zaraf makan di sisi bagi Tuhan bagi mereka. Ini semua adalah frasa nama. Satu frasa nama. Jadi tak lengkap. Dia tak faham apa benda yang di sisi bagi Tuhan bagi mereka. Itu maksud dia tak lengkap tu. Tak memberi kefahaman. Tiba-tiba je. Jadi apa yang di sisi? Tapi ni boleh dipanggil sebagai syibhu jumlah. Syibhul jumlah. Syibhu al-jumlah. Syibhu al-jumlah. Jadi sambung cepat-cepat jadilah syibhul jumlah. Cakap cepat. Dia pun adalah satu bentuk frasa nama. Di sisi bagi Tuhan bagi mereka. Yang kedua dia mulakan dengan contoh. Contoh kedua dia mulakan dengan zaraf zaman. Dia tak memberi kefahaman, dia tak habis, dia tak lengkap. Macam ayat tu tergantung. Itu maksud dia. Bukan wow ni is ni. Is ni bila nampak ada is, maknanya ini adalah syibhu jumlah. Dia tak lengkap. Kita terjemah, dan ingatlah ketika telah menjadikan oleh kami akan Baitullah atau akan rumah itu. Jadi apa dia? Ketika apa jadi? Macam tu dia terhanging lah, dia masih tak lengkap. Ini contoh syibhu jumlah. Agak senang sebenarnya nak kenal. Asal dia mula dengan zaraf zaman ataupun zaraf makan, dan ataupun dia bermula dengan harfu jar, maknanya dia tu syibhu jumlah. Dan dalam tu tak ada yang marfu', tak ada isim yang berbaris dhammah. Ada macam ni, fi kitabim mubin. Jadi dalam sebuah kitab yang nyata. Dalam sebuah kitab yang nyata. Apa benda yang dalam sebuah kitab yang nyata? Maka dia tidak memberi kefahaman kepada pendengar ataupun penutur. Jadi tergantung. Itu dipanggil syibhu jumlah. Dan syibhu jumlah ni membentuk macam-macam dalam Quran ni kita jumpa dah. Maknanya ayat tu tak lengkap. Contohnya bismillah. Contoh bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Tak lengkap kan tu? Itu syibhu jumlah. Walaupun panjang berjela, tapi kalau dia permulaan dia adalah Bismillah, maknanya dia bukan ayat yang lengkap. Apakah rasional Allah bagi kita ayat tak lengkap tu duk kita baca, tapi dia permulaan ayat even dalam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak jadikan dia lengkap? Apa yang dengan nama Allah tiba-tiba je dengan macam itulah maksudnya. Dia sebenarnya sibhu jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mana pergi mubtada dia? Mana pergi jumlah fi'liyah dia? Dia tak ada. Apakah sebabnya? That's why Allah suruh kita fikir. Cuba kita tengok dalam surah 96 ayat 1. 96 ayat 1. Surah Al-Alaq. Ini satu contoh. Sebenarnya ada mubtada tu. Ataupun kat sini bukanlah kita panggil mubtada. Sebenarnya ada jumlah fi'liyah. Ia adalah jumlah fi'liyah. Apa dia? Sebab di awalnya ada Iqra' ni. Perkataan Iqra' ni fi'il apa? Fi'il amal. Fi'il amar. Fi'il amar yang default. Kalau fi'il amar yang default, siapa pelaku dia? Anta. Engkau. Jadi bacalah oleh engkau. Jadi ayat ni lengkap. Dengan nama Tuhan bagi engkau. Siapa dia Tuhan bagi engkau? Allah kan? Nama Tuhan bagi engkau dengan nama Allah lah, sama tak ni? Bismillah. Kalau kita letak Iqra' dekat sini, boleh tak? Iqra' bismillah. Kan? Sama kan? Allah. Aku membaca. Bacalah oleh engkau dengan nama bagi Allah. Samalah. Ni dia suruh bacalah oleh engkau dengan nama bagi Tuhan bagi engkau. So, sebenarnya dekat depan ni ada mubtada ataupun ada jumlah fi'liyah yang Allah sengaja hilangkan. Sebab bayangkanlah kalau kita ni nak mulakan setiap pekerjaan kita, kita disuruhkan nak baca Quran, baca bismillah, nak makan, baca bismillah, nak buat kerja, itulah doa kita. Kenapa? Sebab Allah dah hilangkan ni sebenarnya untuk memudahkan kita. Tak payahlah kita nak karang ayat. Aku memulai pekerjaanku ini. Aku mula nak makan ni. Akulu hadha ta'am. Bismillah. Banyak sangat. Abtadi'ul. Kalau kita tengok macam orang yang selalu berzanji tu mesti ada. Tahu tu. Abtadi'ul imla. Bismidzatil aliyah. Kita pun tak faham yang tu kan. Maksud dia, aku mulai penulisanku ini dengan nama zat yang maha tinggi lagi mulia. Macam tu. Dia sebenarnya Allah mudahkan ke kita. Jadi perbuatan jumlah fi'liyah tu menurut apa yang kita niatkan, kita nak buat apa. Jadi nak buka pintu sebut bismillah cukup. Nak makan sebut bismillah cukup. Aku makan dengan nama Allah. Dia punya dalil tu adalah lagi. Ada banyak tu, tapi hari ni tak sempat lah. Jadi saya nak cerita tu, ini sebenarnya jumlah yang tak lengkap ataupun dipanggil sebagai syibhu al-jumlah. Syibhu jumlah tu ada juga dalam Quran ni. Jadi kita yang kena fikir, macam mana ayat tak lengkap ni? Maknanya tapi ulama' dah banyaklah tafsirkan benda tu. Jadi bila kenapa dia kata doa ni? Baca doa ni. Baca doa tu apa? Bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Apa yang menyebabkan tiba-tiba? Tapi selalu sebenarnya dia dah ada presupposition, iaitu Nabi kata bila sampai tempat ni, sebutlah doa ni, ini doa ketika sampai tempat-tempat yang kita belum pernah pergi. Jadi doa baca waktu pagi. Aku mulakan pagiku ini dengan menyebut nama Allah. Bismillahilladzi, yang la yadurru, tidak ia memudaratkan. La yadurru ma'asmihi, tidak ia memudaratkan bersama nama baginya. Yes. La yadurru ma'asmihi syai'un, oleh sesuatu. Tu syai'un. Jadi oleh sesuatu pun. Syai'un fil ardi. Yang di bumi. Di bumi. Wala fis sama'i, dan tidak juga di langit. Wahuwal
Sami'un Alim. Dan dia adalah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha Oh, jangan boleh mengetahui. begini tu. Padahal syibih jumlah tu panjang. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Asmihi. Baik, macam itulah ya. Jadi insya-Allah besok kita sambung dengan membuat latihan itu. Latihan ni. InsyaAllah kalau dah buat latihan ni lebih nampak lah. Jadi saya akan postkan nota ni malam ni ataupun mungkin lambat sikit. Hari ni saya ada urusan sikit nak kena keluar. Jadi saya akan postkan ni untuk pelajar yang yang datang pagi tadi, dia orang tak dapat yang ni. Jadi saya akan buatkan, bolehlah tolong inform juga kepada kawan-kawan. Also to download this one. This one is not in the book. Dalam buku pun tak ada yang ini. Ini kita baru je Bukan buat Syahnas tak ada yang betul. Memang tak ada lagi. Ini penambahan. Baru Cik Kak buat petang tadi. Alhamdulillah sempat buat. Jadi sebagai menambah lagi. Dan untuk latihan pun kita ada buat apa ni? Kita buat tambahan. Kita ada buat perubahan. Jadi dia tak sama sikit dalam buku. InsyaAllah akan dimuatkan dalam cetakan kedua. Baik. Untuk malam ni saya kira saya terpaksa beredar dulu. Kena kita tawakuf, kita buat esok ya. Tapi malam ni saya akan bagi yang ni lah. Yang sekarang ada dekat skrin. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.